Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Mari sama-sama kita membaca tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. Pada pagi ini dapat kita sambung kuliah kita secara harian menggunakan kitab 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, mendidik umat di Taman Kisah. Petang kemarin saya tak baca kitab sebab saya sebut benda-benda penting selepas Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam, awwalur rusul, rasul pertama. Sedikit lagi kita sambung cerita Nabi Nuh. Kita tak baca lagi kitab 40 hadis ni. Kita habiskan dulu tajuk Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam dalam Al-Quran Allah merakam doa Nabi Nuh. Apabila orang kecam Nabi Nuh, orang tak mau ikut dakwah Nabi Nuh, orang nak bunuh Nabi Nuh, Nabi Nuh terkepit dan tersepit. Allah bagi tahu tak akan ada lagi orang yang beriman melainkan yang telah beriman. Jumlah tak pasti, ada kata 40, ada kata 80 sahaja yang beriman. Dalam dakwahnya selama 1000 tahun penuh derita. 50 tahun yang akhir itu penuh kebahagiaan. 1000 tahun qabla tufan, sebelum banjir besar, 50 tahun lepas banjir besar. Bila Nabi Nuh dalam keadaan sedih, diancam bunuh, dikatakan jahat, gila, macam-macam lah. Dia diusir keluar daripada kampung. Kalau tak keluar, nanti mereka akan pakat bunuh dia. Maka di sini Nabi Nuh serah diri kepada Allah. Dalam surah Al-Qamar ayat 10. Surah Al-Qamar ayat 10. Sebaik-baiknya tuan-tuan ada Quran tafsir atau Quran terjemahan di sebelah. Siri kita baca 40 hadis Nabi bercerita ni, kita akan kaitkan dengan Al-Quran. Supaya kita boleh faham cerita,
Kita boleh ambil barakah daripada hadis dan kita boleh faham serba sikit dari ayat Al-Quranul Karim. Kita boleh tadabbur, kita boleh melihat terjemahan dan tafsirannya. Baik, bagi yang ada Quran, buka surah Al-Qamar ayat 10. Surah bulan, Al-Qamar itu bulan, ayat 10. Di sini Allah Ta'ala menyebut doa Nabi Nuh. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya, Allah. Dia doa macam ni, Rabbi anni maghlubun fantasir. Anni maghlub, sesungguhnya aku ini dikalahkan. Jumlah kafir lebih ramai, jumlah beriman sikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dalam ayat yang lain. Tak beriman dengan Nabi Nuh illa qalil, illa kecuali qalil, sedikit. Sikit sangat. Yang kafir lebih ramai. Kalau berlaku peperangan, pembunuhan, memang mereka tak mampu lawan. Ratus ribu kafir yang beriman 40 atau 80 orang. Macam mana nak lawan dengan ratus ribu? Maka Nabi Nuh pun sebut, Anni maghlubun fantasir. Saya dikalahkan. Fizikal dan jumlah, kalahlah saya. Fantasir. Oleh itu kau tolonglah. Minta tolong dengan Allah. Quran ready dah. Bagus makcik. Bagus. Macam tu. Kita mengaji memang kena pegang Quran sama. Sebelah. Tu orang benar mengaji betul-betul lah kan. Ini doa ni kita boleh ambil. Bila orang kecam kita, kita pun macam down, tak boleh nak bangun dah. Kita doa. Ya Allah, aku dikalahkan. Mereka menang. Tapi fantasir, kau tolong aku. Biar mereka lawan dengan Allah. Kalau lawan kita, lawan kita, siapa kita? Kita insan yang kerdil, yang lemah. Fantasir, kau tolong aku ya Allah. Allah tolong dia. Macam mana Allah tolong dia? Kita tengok ayat sebelah surah Al-Qamar. Fafatahna abwabas sama, maka kami buka pintu-pintu langit. Langit macam jadi gerbang yang terbuka. Pintu dia luas. Pintu-pintu langit Allah buka. Bukan pintu rezeki. Dia ada pintu langit, pintu rezeki. Macam kita doa, Allahumma ftah lana abwabar rizq. Ya Allah, kau buka bagi kami pintu-pintu rezeki. Pintu langit juga tu. Wa abwabar rahmah, pintu rahmat. Wa abwabal maghfirah, pintu-pintu keampunan. Wa abwabal sihah, pintu kesihatan. Wa abwabal afiyah, pintu keafiatan. Wa abwabal ni'mah, pintu nikmat. Pintu rezeki, pintu nikmat, pintu keampunan, pintu sihat, pintu afiat. Itu pintu langit juga. Tapi di sini Allah nak buat turun hujan sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala pun bila doa ini power doa ni tuan-tuan, power. Doa Rabbi, kita buat Rabbi depan. Rabbi, wahai Tuhanku, anni maghlubun, aku dikalahkan. Mereka kecam aku, mereka hina aku, mereka fitnah aku. Aku down ni, jatuh. Fantasir, kau tolong aku. Jangan main-main, Allah tolong. Ambil doa ni. Bukan kita nak lawan dengan orang. Tapi bila kita terkepit, kita doa. Doa Nabi Nuh. Allah buat apa? Fafatahna abwabas sama, ayat 11 surah Qamar. Kami buka pintu-pintu langit. Bima'im munhamir, dengan air yang lebat. Air tu dia turun tu menderu. Bukan hujan biasa lah. Dia turun tu, kalau kita ada yang pipe kecil ya. Pipe bomba besar. Kita tak tahulah air hujan Nabi Nuh lebih besar daripada air pipe bomba tu. Dia turun. Dia bukan bertitik-titik dah. Dia turun tu. Ya Allah. Kami buka pintu langit. Pintu-pintu langit. Maka turun air hujan yang deras. Bukan air hujan saja. Daripada bawah pun keluar air. Wafajjarnal ard. Nabi Nuh doa kat kami. Dia kata dia lemah. Dia kata dia down. Dia kata dia kalah. Kami tolong dia. Wafajjarnal arda uyuna. Kami pancarkan daripada muka bumi mata-mata air. Memancut-mancut. Keluar. Buak keluar. Dalam ayat lain sebut. Wafarat tanur. Keluar kot dapur. Keluar sekali dengan bara. Panas. Dia keluar. Hak atas turun. Hak bawah keluar. Faltaqa. Maka bertemu ayat atas dengan ayat bawah.
Ayat atas, hujan. Ayat bawah, keluar. Faltaqa, liqa. Maka bertemulah. Al-ma'u. Faltaqa al-ma'. Maka bertemu. Bercantum ayat. Banyak ayat. Banjir kilat. Subhanallah. Ala amrin qad qudir. Atas satu urusan yang telah ditetapkan. Memanglah asbabnya Nabi Nuh doa. Anni maghlubun fantasir. Doa tu menyebabkan berlakunya banjir besar. Tapi Allah bagi tahu benda ni takdir lama dah. Sejak azali lagi. Ala amrin qad qudir. Atas satu urusan yang telah pun ditakdirkan sejak azali lagi. Tapi sebab musabab dia doa tu lah. Anni maghlubun fantasir. Jangan main-main dengan kekasih Allah. Orang yang Allah Ta'ala sayang. Bila dia doa, Allah dengar. Iza sa'alani a'taituhu. Bila dia minta aku bagi. Wa in ista'adhani la'u'idhannahu. Kalau dia berlindung dengan aku lindungi dia. Itu Nabi kata, man adali waliyan. Siapa yang bergaduh memusuhi kekasihku, faqad adhantuhu bil harb. Aku isytihar perang dengannya. Termasuklah para ulama, termasuklah wali-wali Allah. Nabi dan Rasul memanglah kekasih-kekasih Allah. Wa hamalnahu, kami bawa Nabi Nuh dan juga orang-orang beriman. Tok nenek moyang kita pun Allah bawa naik atas kapal. Ala dhati alwahim wa dusur. Atas kapal yang ada alwah, papan. Nabi Nuh buat papan, wa dusur, dan juga dia paku-paku. Hak tu lama dah lah. Yang kata 40 orang saja, dia angka tak ada. Angka hanya mengikut tafsiran ulama. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman dengan Nabi Nuh melainkan sedikit. Sedikit tu kita tak tahu berapa orang. Berbeza pendapat di kalangan ulama tafsir. Allah dan Rasul tak habaq banyak mana qalil itu. Tapi qalil dia tidak akan lebih daripada 80 orang ataupun 40 orang. Maduna thamanin, kata ulama, sedikit itu kurang daripada 80, atau maduna arba'in, tak lebih daripada 40. 40 ke bawah tu qalil. Wallahu a'lam. Dalam ayat yang lain diberitahu, wa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tak akan beriman melainkan yang telah beriman. Berapa jumlah wallahu a'lam. Jadi bila doa ni Allah buka pintu-pintu langit, hujan yang lebat, tanah fajjarnal arda uyuna, tanah keluar air. Kami bawa Nabi Nuh. Nabi Nuh dia bawa binatang sepasang-sepasang, jantan betina. Ini disebut dalam Al-Quran juga, no? Fasluk fiha min kulli zawjain ithnain. Itu kalau tuan-tuan nak tengok 26 surah Al-Mu'minun 26 sampai 28. Quran ni banyak cerita. Dia ada 3 Quran. Kebanyakan ayat cerita, ada juga ayat tauhid, akidah. Satu lagi ayat hukum. 30 juzuk Quran tu, kita tak katalah 10 juzuk cerita, 10 juzuk akidah, 10 juzuk hukum fiqh, hukum syariat. Kita tak kata macam tu. Tapi memang 3 tajuk besar ni lah. Tuan-tuan selok lah muka surat mana pun, ada cerita, ada hukum hakam, ada akidah. Dan itulah tajuk besar Al-Quran. Sebab tu Nabi kata kalau kita baca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tu ikhlas, dia solid dengan akidah surah tu. Surah tu akidah saja. Tak ada cerita, tak ada hukum hakam. Surah Al-Ikhlas, surah murni dengan akidah. Maka ia 1/3 daripada tajuk besar Quran. Bukan makna baca Qul huwallah sekali, 2 kali, 3 kali khatam Quran. Bukan itu maksud Nabi. Nabi kata surah Qul huwallah itu ta'dilu thuluthal Quran. Dia menyamai 1/3 pasal dia tajuk akidah. Akidah itu 1 daripada 3 tajuk besar Quran. Faham tak? Ada orang buat lawak pula kalau gitu. Baca Qul huwallah sekali, 2 kali, 3 kali khatam. Banyak cantik khatam. Khatam 30 juzuk lah. Khatam 30 juzuk. Sekadar baca Qul huwallah tak ada khatam. Okey, kita ambil doa dia, anni maghlubun fantasir. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kami bawa Nabi Nuh bersama orang beriman, bersama binatang-binatang.
Binatang-binatang ni disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 26 sampai 28. Ada lagi doa lain kalau ayat surah Al-Mu'minun ayat 26 Nabi doa macam ni. Rabbil surni bima kazzabun. Dia baca doa apa? Rabbil surni, wahai Tuhanku tolonglah aku. Bima kazzabun, mereka mendustakan aku. Dia pun tak percaya kat aku. Aku cakap benda yang betul, dia tak percaya. Kadang-kadang orang yang difitnah, dia cakap benda betul tapi dia kalah. Dalam perbicaraan mungkin dia kalah. Dia di pihak yang benar, dia maghlub, dikalahkan. Fantasir, kau tolong aku ya Allah. Rabbil surni, ya Allah tolongku bima kadzabun. Dia tak percaya. Yang baik dikatakan jahat, yang amanah dikatakan khianat, yang khianat dikatakan amanah. Itulah akhir zaman. Rabbil surni, wahai Tuhan tolong aku. Bima kadzabun. Dia tak percaya kat aku. Dia anggap aku penipu, aku pengkhianat. Padahal aku cakap betul. Aku amanah, aku jujur. Ramai tak percaya dekat Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh, Allah Ta'ala kata kat dia, buat kapal. Bi'ayunina, dengan pandangan rahmat kami. Kau buat, kami monitor kau. Kami jaga kau. Bukan makna Allah ada mata ke apa tak. Kau buat dengan pandangan kami, dengan wahyu kami. Lepas dah siap nanti, bawa sepasang-sepasang. Fasluk fiha min kulli zawjaini ithnain. Yang lain yang mana kafir akan tenggelam, akan mati. Baik, bila mereka dah naik kapal, ada lagi doa. Doa naik kapal. Doa naik kapal. Dah ready dah, binatang semua dah naik. Jantan betina, jantan betina, jantan betina. Tak bergaduh. Kerana Nabi Nuh membaca doa, Salamun ala Nuhin fil alamin. Binatang tak bergaduh, kita pun kena baca. Anak-anak duk bergaduh. Ni binatang tak bergaduh. Binatang, ulang, rimau, gajah. Boleh tak bergaduh? Baik ya. Warak je. Dengan berkat doa, Salamun ala Nuhin fil alamin. Tok Wan kita ajak kalau masuk hutan atau semak sama baca. Takut-takut jumpa ular. Ular pun jadi baik, warak je. Tak patut kita. Tapi jangan kita kacau dia lah. Yang kita pergi pijak dia. Yang kita pergi kacau anak dia, dia marah kan. Kita tak kacau dia, dia pun tak kacau kita. Dia jumpa, okey. Salamun. Dia bagi salam. Salamun ala Nuhin fil alamin. Okey, banjir besar. Ya Allah, banjir. Atas kapal itu bila ni dah naik dah. Ayat 28 surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala suruh Nabi Nuh mengucap syukur. Faqulil hamdulillah. Katakan Alhamdulillah. Jadi kita bila dah masuk dalam kapal, ni orang Kuala Kedah nak pergi Langkawi, orang Langkawi nak balik main Tanah Besar. Dah duduk atas kapal baca, Alhamdulillahilladzi najjana minal qawmil zalimin. Faqulil hamd, maka kau katakan doa ni, Alhamdulillahilladzi najjana minal qawmil zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami minal qawmil zalimin, daripada kaum yang zalim. Itu doa atas kapal. Kapal tak bergerak lagi. Kapal tak bergerak lagi. Lepas tu kapal pun bergerak. Bila kapal bergerak, baca apa pula? Yang ni kita baca. Ini surah Hud. Ayat 41. Merata cerita Nabi Nuh ni. Merata. Siapa sempat cari surah Hud. Ayat 41. Ni dah kapal pun dah mula bergerak. Nak baca doa apa pula? Orang Penang yang duduk naik feri. Ada lagi feri lah ni. Saya pun tak tahu, tak pergi berlamar. Feri tu ada lah kan, berjalan lagi. Dah. Jadi bila kapal mula bergerak, surah Hud ayat 41, Allah Ta'ala kata, irkabu fiha wa qala irkabu fiha. Bergeraklah, tunggangilah kapal tu. Sambil membaca Bismillahimajriha. Ada orang baca re tak betul. Kasak sangat. Re. Ingat teri. Kita akan duduk asrama dulu, kita makan teri yang lopak-lopak tu. Ada lopak nasi, ada lopak gulai, ada lopak ayam seketui kan. Tu teri. Ingat teri, re. Bila kapal bergerak, ingat teri. Baca Bismillahimajriha. Bukan re. Re tu do re mi. Tu tiga orang do re. Tu re. Bukan re.
Tri. Bismillahi majriha wa mursaha. Saya dulu sebut tak betul juga. Ustaz saya bagi tahu, kalau tak silap Ustaz Sabri Aziz, Allah yahfazuh. Kata yang hantar duk makan tu dalam apa? Dalam pinggan. Bukan pinggan tu duk makan, dalam teri. Tri. Bismillahi majriha wa mursaha. Baca yang tu. Dengan nama Allah yang menggerakkan kapal dan yang bagi kapal itu berhenti. Inna Rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baca itu. Kapal pun bergerak. Kita naik kapal terbang pun boleh baca. Dah dapat tempat duduk, duduklah. Alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Okey, bila dia nak bergerak, pakai tali pinggang, apa semua kan. Matikan handphone, tegakkan tempat duduk. Dia nak terbang dah. Kapal ya. Kapal terbang dah mula nak terbang, nak bergerak, kita baca Bismillahi majriha wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Dalam surah Yasin, Allah cerita juga tentang kapal Nabi Nuh. Allah cerita juga. Betul, imalah. Dia antara ri dengan re, ambil tengah-tengah. Tri. Bismillahi majriha. Saya payah nak sebut ayat ni. Setiap kali saya nak baca, saya mesti sebut tri dulu. Nak ambil ri tu. Ri, bukan re. Okey. Kapal bergerak, baca yang tu. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut, wa ayatul lahumul. Macam mana surah Yasin? Allah Ta'ala sebut tentang kapal ni. Wa ayatul lahum anna hamalna fi fulkil mashhun. Dalam surah Yasin tuan-tuan cari. Saya nak cari nombor ayat pun saya tak ingat. Dalam surah Yasin Allah Ta'ala sebut wa ayatul lahum fi fulkil mashhun. Macam mana dalam surah Yasin? Fi fulkil mashhun. Dan sebagai satu tanda kebesaran Allah, kami bawa mereka, itu tok nenek kita ni, dibawa dalam fulk, dalam kapal besar, feri besar, mashhun, penuh dengan binatang, dengan orang. Binatang lebih banyak pada orang. Binatang yang ada sini lah. Ayamnya, itiknya. Ayam pun macam-macam jenis, macam-macam spesies. Ayam hutan, ayam kampung, ayam daging tu tak tahulah, mungkin sekarang dikacukkan ayam sam-sam lah kan. Burung pun burung belatuk, burung punai, burung cak rumah. Mashhun. Siapa boleh cari ayat ni? Fil fulkil mashhun. Dalam kapal yang penuh. Terima kasih Ustazah Aini. Wa ayatan ke wa ayatun? Wa ayatul lahum. Dan satu tanda bagi mereka, anna hamalna dzurriyyatahum. Kami membawa zuriat mereka. Kita lah zuriat. Kami bawa zuriat mereka fil fulkil mashhun, dalam kapal yang sesak, yang penuh. Shin hanun tu makna penuh. Sekarang kargo dipanggil syahan. Shin hanun, syahan. Bahkan zaman sekarang kalau kita post kitab, post barang, dipanggil syahan. Saya selalu bermuamalah lah kalau nak order kitab dan sebagainya. Kalau dengan orang Arab, kita tanya, kitab ni harga berapa? Kam si'ruhu. Harga dia berapa? Dia bagi harga. Ma'asyahan, bersama kos postage. Syahan tu dipanggil postage. Kam si'ruhu ma'asyahan. Syahan, shin hanun tu maknanya, kan orang post ni, kalau post laju ke apa, dia bawa lori tu memang mash'un, penuh, sesak dengan barang. Jadi kita belajar bahasa Arab, postage. Jadi kitab ni RM15. Postage 8, tapi saya ambil 5 je. 15 campur 5, 20. Tu. Si'rul kitab 15 ringgitan. Harga buku RM15. Ma'asyahan sar 20. Campur dengan syahan, dengan kos pos dia, jadi 20. Bukan nak jual kitab, tapi sebut pergi lah kan. Mashhud. Kita duk baca surah Yasin.
Kemudian sambungan dia macam mana? Fil fulkil mashhud wa khalaqna min mithlihi. Satu hari nanti kami akan cipta yang macam tu juga. Macam hak kapal Nabi Nuh tu, kami akan cipta. Kami akan cipta lagi. Wa khalaqna min mithlihi ma yarkabun. Yang dapat mereka tunggangi, manusia akan dapat tunggang. Apa dia yang seperti itu? Sampan. Lagi apa lagi? Yang kita akan tunggang, kapal terbang. Zaman Nabi Nuh tak ada. Ialah kapal terbang kalau tidak ni buat kapal terbang dengan banjir besar, duk naik gedebu. Fil mauj, dia punya ombak besar menakutkan. Tapi belum pandai lagi buat kapal yang lain, iaitu kapal terbang. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, kami bawa mereka dan satu hari nanti kami akan bawa mereka dalam kapal yang mereka belum ketahui, iaitu kapal terbang. Kan ada kapal apa lagi nanti? Kalau teknologi hebat, ada lagi kapal-kapal yang lain. Yang kita tahu kapal Nabi Nuh, feri, bot, sampan, kemudian perkembangan teknologi, wujudnya kapal terbang. Jadi surah Yasin ni jangan baca aja, dia kena tengok mana dia sama, dia kena mengaji tafsir surah Yasin. Baik. Okey. Kemudian Nabi Nuh AS, bila air dah makin surut, kapal Nabi Nuh ni terdampar di Bukit Judi. Anak dia mati lemah. Bukit Judi ni di mana? Al-Judi. Bukit ni terletak di antara sungai Dajlah dan Furat di utara Iraq. Judi ni dia terletak dekat dengan bandar Al-Musil. Bandar Musil ni di Iraq lah. Yang tu saya tak tahu, saya pun tak biasa pergi Iraq lagi. Di situlah kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Adam AS, dikatakan Nabi Adam turun belah India. Belah kulit hitam ni, minta maaf cakap, belah India, belah mana? Belah mana? Sri Lanka. Belah orang kulit hitam lah. Belah Bangladesh ke, belah macam tu lah. Disebut dalam kitab tafsir. Nabi Adam turun situ. Kemudian Hawa di Jeddah. Jadi Nabi Adam berjalan. Dia tak ada masalah. Dia tak kat sungai tu, dia lompat ya. Kaki dia panjang. Tak tahulah dia berenang ke mana ke. Akhirnya dia sampai ke Mekah. Dia bertemu Hawa di Arafah. Jadi banyaklah kehidupan Nabi Adam tu di kawasan Mekah, Jeddah. Dan mereka dapati dah ada bangunan. Sebelum mereka bina rumah, mereka dapati dah ada Kaabah. Kerana Kaabah dibina oleh para malaikat sebelum Nabi Adam turun ke bumi. Okay, Nabi Adam kawasan Mekah lah. Meninggal di mana kita tak tahu. Nabi Nuh pula, dia banyak menghabiskan umurnya selepas banjir besar ni di Iraq. Sebab kapal dia sangkut terdampar di Bukit Judi. Bukit Judi itu di utara Iraq. Iraq. Okey, bila dah selamat mendarat semua, air pun surut. Allah Ta'ala tahan air hujan. Dan Allah Ta'ala suruh bumi ni aqli'i, sedut air. Bumi menyedut air. Atas stop, jangan turun dah. Maka Nabi Nuh AS berdoa ketika kapal dia nak mendarat. Ini doa ni, bila kita kapal terbang kita selamat mendarat, kita baca doa ni pula. Rabbi anzilni, surah Mu'minun ayat 29. Surah Al-Mu'minun ayat 29. Dah selamat dah, alhamdulillah, syukur. Baca Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, tempatkan aku di tempat yang berkat dan engkau sebaik-baik Tuhan yang menempatkan. Jadi kita baca, bila kita musafir, kalau kita check in hotel pun serupa, kita naik kereta sampai ke hotel yang kita nak check in, kita tak mau bilik kita berhantu. Mau ke tak mau? Tak mau kan? Kita nak bilik kita tu berkat. InsyaAllah kita tidur situ subuh, kita jaga. Kita baca doa Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzili. Ya Allah, kau singgahkan aku di tempat persinggahan yang berkat. Kau tempatkan aku di tempat yang berkat dan kaulah sebaik-baik yang memilih tempat yang berkat untuk diriku. Okey. Dapat no? Banyak doa yang kita kongsikan. Tuan-tuan buat catatan lah, tulis. Ini doa bila dah kapal dah selamat mendarat ataupun kita dah sampai ke tempat destinasi kita, homestay, hotel. Baca Rabbi anzilni
munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dalam cerita Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala ajak beberapa doa-doa waktu ni, waktu orang kecam, waktu jatuh, waktu kalah, ada doa dia. Kemudian doa naik kapal, doa kapal bergerak dah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursalah. Saya tak mau ulang lah. Tuan-tuan ikuti daripada awal itu, ada banyak doa yang Allah Ta'ala ajak Nabi Nuh dan Allah rakamkan untuk kita, supaya kita dapat juga beramal dengan doa-doa yang hebat tersebut. Okey. Panjang lagi ceritanya, saya nak terus kepada kematian Nabi Nuh AS. Tak skip lah. Nabi Nuh AS, sebelum dia nak mati, dia panggil anak lelakinya. Anak lelaki dia beriman lah. Dia nak mati, anak-anak dia beriman. Anak dia hak mati tu, mati dalam banjir. Hak ni selepas banjir. Lepas banjir semua beriman. Nabi Nuh ada buat wasiat kepada seorang anak lelakinya. Ini Nabi Muhammad bercerita, kita tak masukkan dalam buku ni, nanti mungkinlah kalau ada masa lapang, saya kena buat lagi lah, insyaAllah. 40 hadis Nabi Muhammad bercerita, siri kedua kan. Saya ada banyak maklumat yang kita tak sempat masuk dalam ni. Nabi Nuh AS, kata Nabi Muhammad, ketika Nabi Nuh ihtidar, tenat, dah dekat dengan ajal, Nabi Nuh panggil anak lelaki dia dan dia bagi satu wasiat. Wasiat itu berguna juga untuk kita, insyaAllah. Hadis Nabi Muhammad ni cerita saat kematian Nabi Nuh, dia ada sababul wurud. Dia ada sebab latar belakangnya. Latar belakang dia ada daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, perawi hadis. Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, satu hari ada seorang Badawi. Badawi ni miskin lah, bela kambing, duduk dalam kemah, tak ada rumah. Duduk kemah ya, pindah randa. Badawi. Tapi dia mai jumpa Rasulullah, dia Islam. Dia mai jumpa Rasulullah, dia pakai jubah yang mana kain dia tu, kain sutra. Benang sutra. Sutra lah. Sakan ni, bela kambingnya tak padan dengan bela kambing. Jubah punya sampel pakai jubah sutra. Cantik tak apa, tapi sutra tu lah, sutra haram untuk lelaki. Dia pakai dengan benang sutra. Mazruratun bid-dibaj, Badawi ni. Dan jubah dia pula ada tutup kepala, dipanggil tayalasan al-akhdar. Jubah dia warna hijau, benang sutra, jubah dia ada tutup kepala. Macam jubah orang mana? Orang Morocco. Orang Morocco, jubah mereka ada siap tutup kepala kita tengok Morocco, style jubah ni kan. Macam tu. Jadi kalau kita beli jubah Morocco, kita tak payah letak serban atas ni, boleh tutup siap dah. Jubah Morocco, tayalisan. Jadi disebut oleh Sayyidina Abdullah bin Amr, dia pakai jubah. Dia tu Badawi, hak belah kambing, hak susah, miskin, tapi jubah sutra, warna hijau, ada siap tutup kepala macam tu. Dia mai ziarah Nabi, Nabi tak berkenan lah. Nabi tak berkenan lah, benda haram. Tapi Nabi tegur dengan teguran yang penuh bijaksana. Tegur dalam bentuk cerita. Hoodie yang orang panggil. Hoodie kan orang tutup kepala. Kita kalau pergi tempat sejuk pun kita tak tu lah, hoodie. Arab panggil tayalisat. Hoodie. Jadi dia mai ziarah Nabi, dia Islam, mungkin dia tak tahu kot. Mungkin dia tak tahu, kata tak boleh pakai. Jadi Nabi pun tegur dia, Nabi kata ara alaika libas man la yaqil. Nabi kata selalu hak duk pakai macam ni orang tak berakal je. Kira tapi biasalah orang Badawi ni tegur kasak biasa, sebab mereka punya ni kasak. Nabi kata aku melihat ara alaika libas, aku melihat kamu berpakaian man la yaqil, dengan pakaian orang yang tak ada akal. Orang tak ada akal pakai begini je. Memang deep kena gitu. Sesuai dengan orang lah kan. Kalam diletak sesuai dengan orang, itulah hikmah. Kita jangan kata kasak, Nabi tak kasak. Kalau dengan orang lain mungkin kasak, dengan Badawi kena gitu, memang patutlah. Kemudian Nabi kata tak apalah, aku nak cerita tentang Nabi Nuh, nak cerita kahang tentang Nabi Nuh. Nabi kata Nabi Nuh AS ketika dia nak wafat, dia panggil anak dia, qala li ibnihi, dia panggil anak lelaki dia. Anak lelaki ni beriman lah. Hak kafir tu mati dah dalam banjir besar. Dia panggil anak lelaki dia.
Saya tak mau baca lah panjang. Saya terjemah terus. Dia kata kat anak lelaki dia, Nuh kata dekat anak lakinya, Nuh alaihi salam. Dia kata, saya nak bagi wasiat. Nak suruh kamu buat dua benda, nak larang kamu dua benda. Amuruka bithnatain, aku nak suruh kamu buat dua benda, wasiat. Wa anhaka 'an ithnatain, dan aku larang kamu dua benda. Empat lah semua tu. Suruhan dua, larangan dua. Dengar elok. Yang pertama Nabi Nuh kata, kalau ayah mati, banyakkan sebut, hampa kena banyak sebut la ilaha illallah. Tengok, dia nak mati, patut orang yang peringat dia, talqinkan dia la ilallah. Tak, dia nak mati, dia masih bagi ilmu. Dia kata, anak-anakku, ayah mati ni, kalau ayah mati nanti, hampa banyak-banyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak-banyak tahlil lah, panggil tahlil. Kerana kalau ditimbang 7 lapis langit dan 7 petala bumi, kalau diletak di satu neraca, ditimbang dengan la ilaha illallah, belah ni langit dan bumi, belah ni kalimah la ilaha illallah. Tapi kita kena faham lah. Saya sedang menterjemah kitab Kifayatul Awam yang saya belajar di Pondok Dirang tingkatan 3 dulu. Kitab lama, turas, sangat bermanfaat. Jadi mengaji tauhid ni, kalau mengaji kitab tu satu cukup dah. Kifayatul Awam, memadai untuk orang awam. Dia padat dengan dalilnya, dengan, jadi kita mengaji faham ketuhanan wahdaniyah Allah, keesaan Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah dengan penuh akidah yang mantap, akidah yang sahihah, la ilaha illallah itu kalau ditimbang dengan seluruh 7 petala langit dan 7 petala bumi, Nabi Nuh yang kata, Nabi Muhammad ulang balik cerita ni. Kalau timbang, rajahat bihinna la ilaha illallah. La ilaha illallah tu lebih berat lagi daripada langit dan bumi. Kena mengaji tauhid lah. Ini akidah. Nah, insyaAllah. Saya tengah terjemah, tuan-tuan carilah ustaz-ustaz yang berkemahiran untuk mengajar. Saya nak mengajar lah ni, waktu kena bahagi antara kuliah, antara rehat dan antara menulis. Jadi kena bagi masa untuk menulis sama. Kalau mengajar sedia, tak ada tulis pula. Kalau ditimbang la ilaha illallah dengan langit bumi, dia berat lagi. Nabi Muhammad cerita pula di akhirat nanti, ada orang yang akidah dia mantap, dia mengaji mantap, tapi dia banyak dosa. Dibukakan kepadanya dosa. Buku tu sejuh mata memandang sekali buka. Buku besar, buka tu dia. Lipat belah ni, lipat belah ni. Sejuh mata memandang. Buku dia pula banyak. Fail-fail kejahatan dia tu banyak. Dia kata, habislah aku. Tapi rupa-rupanya akidah dia mantap. Allah Ta'ala bawa mai satu kad. Macam kita lah, kad pengenalan kan. Kad tu bitaqah ada la ilaha illallah. Dia rajin zikir la ilaha illallah. Dia faham pengertian la ilaha illallah. Dia faham tuntutan la ilaha illallah. Dia akidah dia mantap. Dia alim tauhid. Walaupun dosanya banyak. Bila ditimbang satu kad dengan buku bertimbun, yang buku tu buka belah ni sampai ke barat. Buka belah ni sampai ke timur. Dia punya depa buku tu. Buku apa tak tahu. Buku saya buka teratur je. Ni buku ni buka sampai ke timur barat. Banyak pula. Bertimbun buku. Bila ditimbang dengan satu kad kecil, kad la ilaha illallah, kad iman, timbang-timbang berat lagi, kata Nabi. Bukan maksud saya kalau kita alim tauhid kita boleh buat maksiat, bukan. Tapi ada jaminan lah. Ada jaminan untuk orang-orang yang faham sungguh-sungguh pengertian la ilaha illallah. Bukan dekat zikir saja, kena mengaji akidah. Ilmu akidah, usuluddin tu kena kemah. Baik, kita kembali kepada cerita Nabi Muhammad. Nabi kata, Nabi Nuh pesan ke anak dia, hampa kena banyaklah sebut la ilaha illallah. Hampa kena mengaji, hampa kena faham apa itu la ilaha illallah. Kalau ditimbang, berat lagi dia. Itu arahan pertama. Arahan kedua dia kata, banyakkan zikir. Amuruka bitasbih wa takbir. Aku nak suruh hampa banyakkan subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, tasbih. Allahu akbar, takbir. Banyakkan. Pesanan. Ini amalan penting. Jadi Nabi-Nabi dia nak mati dah. Nabi Nuh nak mati dah. Dia nampak. Yalah. Amalan itu penting. Bekal akhirat. Hampa banyaklah
faham pengertian la ilaha illallah. Dan hampa banyak zikir. Yang kedua, aku suruh hampa zikir tasbih wat takbir. Amuruka, aku pesan kat hang, anak lakiku yang disayangi, yang beriman. Anak Nabi Nuh, jangan kita kata semua anak Nabi Nuh kafir. Ini ada yang beriman. Tasbih dan takbir. Dua. Yang larang dua juga, yang dilarang dua. Wa anhaka 'anil syirki wal kibr. Aku larang kamu daripada buat syirik yang mengutuhkan Allah. Macam Luqmanul Hakim berpesan dekat anak dia, la tusyrik billah, jangan mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezaliman, dosa yang sangat-sangat besar. Aku melarang kamu daripada syirik dan takabur, sombong. Nabi cerita ni sebenarnya Nabi nak nasihat Badawi tu yang pakai baju apa tadi? Baju sutra kan, warna hijau, tutup kepala, hoodie, jubah tutup kepala. Jadi bila Nabi kata aku larang kamu daripada syirik dan takabur, si Badawi tu kata syirik saya tahulah, sembah pokok, sembah batu, mensyirikkan Tuhan, tak mengisahkan Tuhan. Syirik saya tahu. Hadha syirk qad arafnahu, syirik kami tahu dah. Famal kibr, takabur macam mana pula? Apa itu takabur? Apa itu besar diri? Maka Badawi ni cuba teka kat Nabi, cuba teka. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang pakai dua kasut yang cantik, tali kasut yang cantik, na'lan, hasanatan, sepasang kasut kanan, kasut kiri yang cantik. Lepas tu, lahuma syirakan hasanan, tali kasut pun cantik, kasut cantik, tali ikat kasut pun cantik. Adakah itu takabur? Nabi kata, tak, itu tak takabur. Pakailah kasut cantik pun. Dia teka lagi. Dia kata, adakah kita pakai pakaian cantik itu takabur? Nabi kata, tak, pakai baju cantik tak takabur. Dia tanya lagi, adakah kita naik kenderaan hak cantik, kereta BMW apa semua? Kita mampu, kita ada duit, kita beli kenderaan yang cantik-cantik. Takabur kah? Nabi kata, tak, itu bukan takabur. Dia kata lagi, kalau kita ada follower, pengikut, orang minat jadi orang minat kita, adakah itu takabur? Nabi kata, tak takabur. Dia duk tanya. Akhirnya, habis tu mana yang kata takabur? Dia kata, ya Rasulullah, famal kibru. Yang kata besar diri ni apa? Maka Nabi pun buat kesimpulan. Besar diri takabur ni ialah batarul haq wa ghamtun nas. Dan riwayat lain, safahul haq, menolak kebenaran. Dia ego, dia tak boleh terima kebenaran. Itulah takabur. Wa ghamtun nas, dan dia suka hina orang. Dia kaya, dia hina orang miskin. Dia jadi pemimpin, dia hina rakyat contohnya. Itu takabur. Takabur ini menolak kebenaran. Kalau kita salah, kita kena terima. Jadi disitulah Nabi pun singgung dengan Nabi kata, sutra ini haram bagi lelaki. Kalau hang tak boleh terima ni, hang tak boleh berubah, hang takabur. Nampak tak? Moral story ni, cerita ni, Nabi cerita Nabi Nuh menasihati, mewasiat anaknya buat dua benda, la ilaha illallah dengan tasbih takbir. Yang kedua, larang daripada syirik dan takabur. Apa itu takabur? Badawi ni tak faham, dia duk tanya. Pakai kasut cantik, takabur? Tak. Tali kasut cantik? Tak takabur. Ada kenderaan mewah? Tak takabur. Pakai baju cantik-cantik? Bukan, itu bukan takabur. Ada banyak pengikut, peminat? Itu bukan takabur. Takabur dia ada di hati. Menolak kebenaran. Menegak benang basah. Dah tahu salah, nak gagah juga. Orang yang takabur, tak ada tempat di syurga. Orang yang tawaduk, kalau dia salah, dia minta maaf. Setelah minta maaf, mengaku salah, tersilap. Itu orang yang merendah diri. Yang kedua, suka hina orang, itu juga sifat takabur. Jadi dia pun kena atas batang hidung dia lah. Maknanya, dia kena berubah. Dia tak boleh dah pakai baju sutra. Nak pakai baju cantik-cantik boleh. Nak pakai kasut cantik boleh. Kenderaan cantik silakan. Nak beli kuda, nak beli motor, nak beli kereta, kalau mampu. Ukok baju di badan sendiri. Kalau mampu, keperluan, beli. Tak ada masalah. Itu bukan takabur. Okey, ini nasihat Nabi Nuh AS kepada anaknya sebelum dia meninggal dunia. Boleh tengoklah. Hadis ni hadis sahih. Riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Dalam kitab Al-Musnad, dan juga riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Dan hadis ini bertaraf hadis sahih, hadis sahih. Okey, sebagai penutup,
Tak baca juga buku ni. Minta maaf tuan-tuan, tak apa lah kita tak baca. Tak ada nak baca, nak pukul 8 dah. Petang ni insyaAllah kita sambung Nabi Hud. Pasal Nabi apa? Nabi Nuh dah meninggal dunia ni. Dia pesan-pesan dia meninggal lah. Yalah. Di mana dia meninggal, wallah alam, belah Iraq lah. Kita pun tak tahu mana kubur dia, mungkin belah Iraq. Okey, sekarang di akhirat nanti, hubungan Nabi Nuh dengan umat Nabi Muhammad. Ada cerita juga. Kita jumpa Nabi Nuh ada di akhirat nanti? Jumpa. Di akhirat nanti, tuan-tuan lah ni duk dengar cerita Nabi Nuh, saya pun duk cerita, tak jumpa lagi. Muka dia, hidung dia, gimana kita tak tahu. Tapi Nabi-Nabi ni semua handsome lah. Akhirat nanti, insya Allah, bahkan dengan penuh keyakinan, kita akan jumpa Nabi Nuh AS. Ada dua cerita yang Nabi Muhammad bercerita. Nanti kita buat buku kedua. Ada dua cerita di akhirat nanti, hubungan umat Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh AS. Kita jumpa, bahkan kita ada berinteraksi dengan Nabi Nuh. Dua hadis. Yang pertama, bila kita di padang mahsyar, kita akan pergi kat Nabi Adam kan, minta syafaat. Nabi Adam kata, aku tak berani. Aku makan pokok yang dilarang. Aku dengan isteriku. Hampa pergi kat Nabi Nuh. Itu satu cerita. Kita pergi kat Nabi Nuh, merayu dia. Dia pun tak berani juga. Pasal tadi dia doa, anni maghlubun fantasir, rabbi unsurni bima kadzabun. Banyak doa dia. Dia doa, la tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan kau biak satu rumah pun. Kau bagi masuk ayak, bagi tenggelam satu. Tak ada satu rumah pun. Kerana mereka ni hak mengandung pun tak akan melahirkan. Falam yalidu illa fajiran kaffara. Yang beranak tu pun, nanti anak dalam perut tu pun akan keluar mai jahat kapiak. Kau pergi tenggelam, pergi tenggelam. Jadi Nabi Nuh, kita pergi dekat dia beralasan doa, anni maghlubun fantasir rabbi ansurni bima kadzabun la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dia akan baca doa-doa ni. Aku doa kehancuran kepada umatku. Hari ini Tuhan murka. Tak pernah Tuhan murka seperti ini sebelum ini dan selepas ini. Hari ini Allah ghadab syadid. Allah murka sungguh. Aku tak berani dengan Tuhan. Aku tak berani. Hampa pilah dekat Nabi Ibrahim. Jadi itu satu hadis. Kita pergi kat dia, dia passing kita ke Nabi Ibrahim. Kita pergi kat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim passing kepada Nabi Musa. Kita pergi kat Nabi Musa, Nabi Musa suruh kita pergi kat Nabi Isa. Kita pergi kat Nabi Isa, Nabi Isa kata pergi kat Nabi Muhammad. Pergi kat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tak menolak. Nabi Muhammad jenis kalau orang minta tolong, tak mengelak, tak menolak. Nabi Muhammad akan bagi syafa'atul uzma. Itu satu. Adalah hadis dia tu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Cerita yang kedua, ketika Allah Ta'ala memanggil Nabi Nuh, perbicaraan Nabi Nuh dan umat Nabi Nuh. Ini cerita yang kedua pula. Kita pun ada juga. Kita berperanan. Kita mainkan peranan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Yaji'u Nuhun wa ummatuhu. Allah akan memanggil, datang Nuh dan umatnya. Umat dia kafir, duduk sebelah ni, Nabi Nuh seorang-seorang. Allah Ta'ala akan tanya Nabi Nuh, hal ballaghta? Kau sampaikan tak dakwah? Kau tunaikan amanah, mengajak, dakwah. Kau buat tak kerja-kerja tu? Saja Allah Ta'ala tanya. Allah tahu Nabi Nuh ni lailan wa nahara, siang malam berdakwah. Dakwah senyap-senyap, wa'alantu lahum wa asrartu lahum israra. Dakwah cara selotok, sunyi, pelan-pelan, bisik, lembut, kerah, nyata, tersembunyi. Macam-macam bentuk asalib dakwah. Uslub-uslub dakwah yang diguna pakai oleh Nabi Nuh. Dia berjaya dalam dakwahnya, cuma tak ramai pengikut. Berjaya bukan ikut dengan angka. Dia tengok usaha. Dia usaha kita, natijah serah dekat Allah. Nabi Nuh berjaya. Sebab dia dah buat macam-macam cara, mereka degil. Jadi Allah Ta'ala tanya, hal ballaghta? Engkau tabligh tak? Kau sampaikan dakwah ke? Tak sampai? Nabi Nuh jawab, na'am. Rabbi. Ni orang Syria guna. Tu na'am. Na'am. Ataupun na'am dalam hadis ni disebut na'am. Rabbi. Kalau Syria dia kali, na'am. Ya, wahai Tuhanku, saya berdakwah. Siang, malam, pagi, petang, semualah dia cerita. Tengah tu, Allah Ta'ala tanya Nabi Nuh, umat dia mencelah.
Umat dia kata apa? La, dia tak dakwah. Ma ja'ana min nabi, dia tidak berwatakkan nabi. Dia duk kira buat baik seorang-seorang dia. Dia tak mai kat kami, tak tegur kami, tak ajak kami masuk Islam. La, Nuh penipu. Hai, kurang ajak ni pani Nuh. Puak-puak tenggelam ni lah. Dia berkata, tak, Nabi Nuh duk lena. Dia tak ajak kami masuk Islam. Dia tak ajak kami sembah Allah. Sanggup menipu depan Allah. Allah tahu ni penitipu. Nabi Nuh cakap benar. Jadi penipu ini, dia bukan kira siapa. Depan Tok Guru pun dia tipu. Depan hakim, memang cakap kelentok. Depan Allah Rabbul Alamin pembunuh. Dia kata, kami tak tahu pun kata dia Nabi. Ma ja'ana min Nabi. La, ma ja'ana min Nabi. Nabi Nuh, kham lah. Sabar je lah. Di dunia sabar dengan mereka di akhirat. Mereka nak bubuh Nabi Nuh tu. Mereka nak kecam Nabi Nuh sampai akhirat. Mereka menafikan dakwah Nabi Nuh. Akhirnya Allah Ta'ala tanya kat Nabi Nuh. Allah Ta'ala tanya, man yashhadu laka. Nuh, kamu ada saksi dah. Siapa yang boleh jadi saksi kata kamu ini? Siapa yang jadi saksi kamu kata kamu telah menyampaikan dakwah? Nabi Nuh kata, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatu. Saksi saya Nabi Muhammad dan umatnya. Kita lah, khususnya para sahabat Nabi. Saksi saya nak minta tolong. Saksi saya yang boleh bela saya, Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad. Di sini Nabi berhenti sat. Dalam cerita ni Nabi berhenti sat. Nabi baca ayat Quran. Nabi kata inilah yang maksudnya tafsiran ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah 143. Al-Baqarah 143 Nabi bacakan. Tadi Nabi duk cerita. Di Mahkamah Rabbul Jalil, Nabi Nuh jawab macam ni, kaum dia pula menafikan dakwah. Okey, sampai takat ni Nabi Nuh kata, saksi pembela aku Muhammad dan umatnya. Maka Nabi berhenti cerita, Nabi baca ayat Quran. Nabi kata inilah tafsiran kepada ayat 143 surah Al-Baqarah. Ada Quran tak? Buka Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan begitulah kami jadikan kamu umat wasata ni pertengahan, umat sederhana. Dalam terjemahan yang lain, ummatan wasata makna ummatan adalan, umat yang adil. Kami memilih kamu tu umat Nabi Muhammad. Begitulah kami jadikan kamu umat Nabi Muhammad sebagai umat pilihan, umat yang adil. Sampai Nabi Nuh pun mengharapkan bantuan umat Nabi Muhammad di akhirat. Nak boleh backup orang ni, dia kena sifatnya adil. Nak jadi saksi kena adil. Kamu menjadi umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi membela ke atas nas itu Nuh. Kamu menjadi saksi ke atas nas, 'alan nas, mana kamu akan membela Nabi Nuh dan juga nabi-nabi lain. Di akhirat nanti Allah akan panggil juga nabi-nabi lain. Ada nabi yang tak ada pengikut, ada juga nabi yang tak ada orang mau masuk Islam ada. Ada nabi yang masuk Islam seorang, dua orang pun ada, seorang dua orang aja. Nabi apa kita tak tahu. Nabi Muhammad cerita, ada nabi yang bukan tak percaya, orang tak mau ikut. Macam mana? Dia Islam, anak bini dia, semua orang tak ada pengikut, tak berhasil. Tapi berjaya tak? Berjaya. Sebab dia usaha puluh orang tak mau ikut. Tak payah kecewa. Ada macam tu. Lepas dia penafikan, dia kata dia tak buat kerja. Ada Nabi yang 2 orang pengikut, ada Nabi yang 3 orang pengikut. Nabi Nuh kira okey lah. Kalau kita kata 40 orang beriman pun kira lumayan lah kan. Ada yang tak ikut langsung pun ada. Sampai kosong. La ilaha illallah. Macam saya lah, setengah tempat saya pergi mengajak masjid, adalah 20 orang. Ada tempat 10 orang. Ada tempat 5 orang. 5 orang pun mengajak lah. Ada satu tempat tu saya pergi seorang, saya mengajak juga. Belah Kedah. Seorang je, hujan. Dia kata hujan ustaz. Tak apalah. Dia qomat. Saya jadi imam, dia jadi makmum. Saya pun mengajak seorang. Habis-habis mengajak, saya tanya, Pak Long, faham ke? Dia buat tahiran. Dia tak lena. Pak Long faham ke? Kita seorang pun mengajak dengan tak ada orang. Tak ada orang kita belah balik. Nabi-Nabi tak apalah. Tak ada orang pun dia dakwah juga. Kita tak ada orang mengajak apa benda. Dia tanya, Pak Long faham ke? Belah-belah sana tu.
Belah-belah Kedah. Pendalaman lah. Tak mau sebut lah tak mana. Surau. Pak Long faham ke dia dengar? Saya tanya deras sikit. Pak Long. Ingatkan dia tidur. Pak Long. Faham ke? Baru dia ni. Dia kata, minta maaf tak. Saya pekok. Allahu Akbar. Dalam mengejak seorang pekok pula. Dia kata, bila saya suara deras guna mikrofon. Pak Long. Ingatkan dia tidur. Dia tak tidur. Mata terjegit. Faham ke? Dia orang kata, minta maaf tak. Saya tak dengar apa. Saya pekok. Allah, jam mengajak seorang. Tak apalah, Allah bagi pahala lah insya-Allah. Tempat tak ada orang. Mula tu ada 10. Tu kurang, tinggal seorang. Hak ada apa pekak. Pengurusi surau pun tak main. Dia pun malu, dia telefon saya, ustaz saya pun sakit, kecil manis apa semua. Dia kata saya tak boleh pergi surau. Dia rajin lah pergi surau. Akhirnya dia kata nanti kita tangguh lah ustaz. Kita tangguh lah. Tangguh tu sampai lah. Tak ngejak dah tempat tu. Mereka pun tak berubah dah. Nak ingat pekak. Sungguh cerita betul ni. Sebelum ni saya biasa dengar orang cerita. Kena kat saya. Dengan hujannya. Mereka hujan tak pergi lah. Orang kampung, orang dusun kan. Allahu Akbar. Jadi ada Nabi pengikut seorang. Ada Nabi tak ada orang Islam. Dia punya bertahun, berpuluh tahun dakwah. Tak ada siapa yang masuk Islam. Kesian sungguh. Jadi kita ni litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi, backup, bela manusia, yakni bela Nabi Nuh. 'Alan nas tu boleh kita letak 'alal anbiya. Kamu akan membela nabi-nabi di akhirat. Jenis Islam mungkin mainlah. Tu saya tak pirah. Saya kata kalau nak saya mengajak, minta pengurusi hubungi. Pengurusi pun kata minta maaf, dia pun tak apa sihat. Nanti pakai tutup kitab gitu lah. Macam-macam cerita. Ada hak ramai pun ada. Ada satu surau saya pun ramai. Tak tahu ni pun tak suka kat saya kot. Ramai. Tapi waktu duk wirid sembahyang maghrib, mangkit balik. Kemudian sembahyang ba'dah maghrib, ada lagi. Saya duduk di meja kuliah ni pun tolak. Pakai keluar sorang. Hak tolak meja tu pun balik punya sibuknya. Hak tu ayah saya kata, hang jangan main dah sini. Jangan main dah. Saya pun patuh dengan arahan ayah saya tak pindah. Dan mereka pun tak hubungi. Macam-macam lah. Cabaran kita tu sikit je lah. Kecil hati betul sikit lah. Nabi-Nabi lagi lah. No? Ada orang. Tapi bila nak mengaji, pekat lari balik. Sampai tarai langsung. Semua pekat nak balik mandi ke bawa tau. Hak sekali ingat tolak meja tu dia belah balik. Betul orang lain balik. Bab sagu hati saya tak kisahlah. Bila semua balik kita mengejak apa? Kita mengejak tengok tak ada orang. Nak teriak. Tak teriak lah. Kita jantan kan. Tapi dalam hati sedih ha? Ayah saya kata hang jangan main dah lepas ni. Surau ni. Kalau ni pun panggil pun hang jangan main dah. Saya pegang ni kata-kata ayah saya lah. Dan ni pun tak panggil. Apa pasal pun tak tahu. Kita pun tak tahu cakap silap ke apa ke. Macam-macam orang no. Orang ni macam-macam. Ada tempat yang bagus. Ada tempat siap nak jamu makan lah, apa, ajak pergi rumah lah. Ada macam tu. Itu pengalaman dalam hidup Nabi-Nabi lebih lagi lah. Ya, kita tak dendam, tak kecil hati apa lah. Terus perangai orang pun kita nak tahu. Mungkin ni pada masalah. Kamu akan jadi saksi membantu para Nabi. Kemudian, وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan Rasul, yakni Nabi Muhammad. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, situ kita letak Nabi Muhammad. Dan adalah Nabi Muhammad akan menjadi saksi ke atas kamu. Kita bela Nabi-Nabi, Nabi kita bela kita. Maka akhirnya Allah terimalah penyaksian kita. Dan Allah Ta'ala kata, Nuh memang cakap betul. Nabi-Nabi semua as-sidq. Tidak ada yang menipu. Umat dia ni menipu dan dikunci mulut. Saja Allah bagi peluang ni tipu Allah, bohong Allah. Lepas tu baru Allah kunci, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu, nakhtimu, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, tangan pula bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki jadi saksi. Kaki ini kira dalam mahkamah ada saksi semua, tangan bercakap, kaki bersaksi. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah mereka lakukan. Mula Allah bagi dulu lidah yang tak bertulang ni bercakap. Tapi kalau dibiarkan memang menipu lah. Penipu akan menipu. Maka sampai satu saat kami kunci. Jadi kunci ni bukan kunci terus. Bagi peluang dulu. Hak nak muhur. Muhur dulu. Lepas itu baru dikunci. Okey. Inilah habis kan.
ceritanya kaitannya dengan ayat itulah 143 surah Al-Baqarah. Maka Allah Ta'ala pun panggil kita cakap, Nabi kita Nabi Muhammad pun bela, maka Allah Ta'ala masukkan Nabi Nuh ke dalam syurga dan Allah Ta'ala seksa umatnya yang kafir dengan siksaan yang dahsyat. Dahlah kafir, menipu pula depan Allah Rabbul Alamin. Habislah cerita Nabi Nuh. Kita cerita hak di dunia, kita juga cerita hak di ada dua hadis. Kita jumpa dia di padang mahsyar untuk minta syafaat, dan satu lagi dia pula minta tolong kita ketika dia dibicarakan di mahkamah Rabbul Jalil, dia dan umatnya. Wallahu alam bisawab. Petang ni, insya-Allah petang ni kita sambung cerita Nabi Hud. Nabi Nuh saya tak ulang dah, habis dah dia meninggal dunia dah, wasiatnya sebelum mati, akhirat semua kita cerita habis dah. Petang ni kita cerita Nabi Hud pula, insya-Allah. Jadi susunannya Adam, Nuh, Hud. Idris tu saya tak tahu nak masuk tahun mana. Dia pada susunan kalau ikut Quran, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud. Mungkin lepas Nabi Hud tu Nabi Idris. Nabi Idris kerja dia tukang jahit. Nabi Nuh kayu lah, tukang buat kapal apa semua kan. Nabi Idris dia jahit baju. Disebut dalam hadis kalau dia jahit baju, lagi tak siap baju ni, duduk sambil jahit sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bertasbih sambil kerja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sambil duduk jahit baju. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Kita boleh jadikan ini sebagai zikir kita sambil buat kerja. Nabi Adam, pertukangan, pertanian, tanam pokok, bela kambing semua. Dia ajak anak dia, tentu dia pun mahir bab-bab tu. Nabi Idris jahit baju. Nabi Hud, kaum dia kaum Ad lagi sempoi, pahat bukit. Pahat bukit buat istana dalam bukit. Tu Nabi Hud alaihissalam. Ni pun setiap Nabi ada kepakaran. Ni pun boleh cari rezeki, cari duit dengan kepakaran yang Allah Ta'ala bagi. Jumpa lagi petang ni, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.